Dia menjaga ayam, dia sembelih ayam, nampak dah? Sembahyang subuh dia tak sembahyang, nampak dah? Dia bangkit awal, nampak tak? Sama naik dengan ayam, dia bangkit awal, nampak tak? Dia sembelih ayam, sampai habis sembelih ayam, subuh terlepas, nampak tak? Duduk proses ayam. Itu dia. Macam mana kita nak makan ayam dah? Tu, sampai ke situ syarat ambil kira. Nampak tak? Bukan pasal benda saja. Sampai ke situ, orang yang proses ayam tu pun ambil kira. Orang yang menjaga makan tu. Yang menjaga makan tu sendiri, yang bukan. Lanjut sambung pada muka surat 233. Yes, perenggan yang kedua. Ulama telah berkata, ya, insya-Allah. Ulama telah berkata, masih lagi dalam soal perut, menjaga perut. Di bab kena pelihara perut kita, ya. Ulama telah berkata, dan apabila adalah harta itu bercampur dengan harta rampasan yang tidak dapat dibezakan, atau nyata harta rampasan tetapi tidak dapat dikembalikan kepada tuan empunya dan zuriatnya. Wa idza kana al-malu mukhtalitan bi malin ma'dud la yumkin tamyizu an ghadabah. Itu disebut, maknanya apabila harta itu bercampur, ini ditekan kepada pemerintah. Kalau kita kerajaan lah. Dalam sini Al-Imam Ghazali rujuk kepada raja-raja lah. Zaman ketika dia tu, raja-raja lah kuasai harta-harta negara, ya, harta-harta rampasan perang apa semua kembali kepada pemerintah, ya. Harta rampasan perang disebut sebagai ghanimah, ya, ghanimah. Harta yang paling bersih dan yang paling bernilai, yang paling afdal, harta ghanimah. Memang kita dah sebut dulu, bukan senang nak dapat harta tu, ya. Sebab tu bila ada kemenangan pada peperangan, ya, peperangan dimenangi oleh orang Islam, maka dapat harta-harta rampasan itu semua dia panggil harta ghanimah. 1/5 kena bagi dekat Nabi. Itu syarat suruh, Allah suruh. 1/5 daripada harta ghanimah itu adalah berpulang kepada Rasulullah SAW. Kekal sampai sekarang. Walaupun Rasulullah sudah tidak ada, hukum 1/5 tu, kalau berlakulah peperangan, ya, antara Islam dengan kafirin, ya, peperangan kerana jihad lah, bukan peperangan kerana dunia, peperangan kerana jihad, ya, maka apabila tentera Islam menang, dapat harta rampasan tu, kalau sekarang lah 1/5 masuk kepada Baitul Mal, dan dia adalah diagihkan kepada orang-orang miskin. Sebab Rasulullah tak ada. Ketika hayat Rasulullah, dia kena pulang ke Rasulullah 1/5. Ya, 4/5 barulah ambil kepada tentera Islam. Bukan bagi orang miskin lah. Ya, harta rampasan perang tu adalah kembali kepada mujahidin, tentera Islam. Itu yang sebab jadinya apabila sudah tidak ada peperangan, semua jadi aman, Islam dah kuasai hampir 3 suku dunia, maka tidak ada lagi peperangan ataupun mana-mana penyerangan daripada pihak orang kafirin. Kita perlu kita kena jaga negara juga. Negara kena dijaga juga. Maka nak kena tentera. Itu maka Umar bin Khattab tubuhkan pasukan tentera. Nampak tak? Walaupun negara kita dah aman, Malaysia negara Islam semua sudah beraman, damai, tapi kita perlu penjagaan, pengawalan, keselamatan, kena ada tentera yang ditugas khas. Maka tu Umar bin Khattab, atas dia punya, kita kata prakarsa dia, atas dia punya ilham, ketinggian ilmu nubuah, kita kata ilmu nubuah lah, sebab Nabi pernah sebut, kalau kiranya lah ada Nabi sesudah aku, Umar, engkau lah yang jadi Nabi. Nampak? Nabi dah kata lagu tu, kira dia ada taraf Nabi lah tu.
Maka tu dia keluar satu resolusi, satu cadangan untuk bina tentera, untuk wujudkan pasukan tentera. Jadi pasukan tentera depa nak kena duduk dalam keadaan tentera, berjaga pagi petang siang malam. Nah, kena bagi gaji. Dah kena bagi gaji. Nampak? Itulah. Pasal tak ada peperangan, tak ada harta rampasan perang. Sebelum terbentuknya tentera Islam ni oleh Umar, tentera Islam bila menang dapat daripada harta rampasan perang itulah hasil dia. Jadi makanya di sini kita faham, apabila adalah harta itu bercampur dengan harta rampasan tidak dapat dibezakan. Harta kerajaan, harta pemerintah, harta yang raja pegang tu bercampur dengan harta ghanimah. Harta yang raja pegang tu boleh hadiah, boleh sedekah kepada orang miskin. Harta ghanimah tak boleh. Harta ghanimah tu kena berpulang kepada tentera Islam yang pergi perang tu. Dia bukan orang miskin punya. Yang ni macam mana nak buat? Macam mana tugas pemerintah? Nak agihkan harta tu. Dia tak boleh nak beza lah. Jadi macam mana, inilah yang kita kata ulama-ulama fiqah, para mujtahid main peranan penting untuk mengeluarkan hukum. Apabila harta-harta itu bercampur dengan harta rampasan tidak dapat dibezakan, atau nyata harta rampasan tetapi tidak dapat dikembalikan kepada tuan empunya dan zuriatnya, tentera lah, maka tiada jalan keluar bagi sultan untuk melepaskan dosa melainkan dengan bersedekahkannya. Itu dia. Nampak tak? Jadi sultan kena buat apa? Dia kena sedekah. Dia tak boleh simpan harta tu. Pemerintah tak boleh simpan. Dia kena keluar habis dengan hak dia punya, dengan hak ghanimah tu dia campur sekali dah. Semua tu dia kena keluar sebagai sedekah kepada orang miskin. Nampak tak? Sedangkan Allah Ta'ala tidak memerintahkan sultan bersedekah. Nampak tak? Walaupun tidak ada perintah daripada Allah kepada orang yang fakir, dan Allah tidak pula melarang orang fakir menerima sedekah, mengizinkan orang fakir menerimanya, sedangkan harta itu haram ke atasnya menerimanya. Harta ghanimah memang haram, tak boleh sedekah. Harta rampasan perang tu yang kita sebut tadi memanglah haram, tak boleh sedekah, kerana dia adalah milik tentera Islam, mujahidin Islam yang pergi perang tu. Katalah mereka pun tak ada nak bagi, mereka tak ada lah. Zuriat mereka pun tak ada. Raja tak boleh simpan harta tu. Nampak tak? Amir tak boleh simpan. Dia kena sedekah. Masa tu baru boleh bersedekah. Nampak tak? Itu cara dia. Kalau tak sedekah, dia simpan, haram dan berdosa. Nampak tak? Kerana harta ghanimah tu kena dibagi kepada pemilik dia, yakni tentera-tentera. Maka kalau begitu, oleh sebab tiada larangan, maka si fakir boleh mengambil pemberian sultan kecuali benar-benar ain harta rampasan dan harta haram, si fakir tidak boleh mengambilnya. Kalau dia tahu betul-betul harta tu boleh agih, boleh beza, yang ni harta raja, yang ni harta ghanimah, barulah yang ghanimah tu haram disedekah. Orang fakir pun tak boleh ambil daripada harta ghanimah tu. Dia ambil hak raja punya saja. Yang raja punya tu dia ambil bahagian raja. Bahagian ghanimah tak boleh ambil. Ini maksud dia kita lah. Tuan-tuan faham lah apa maksud dia. Jadi tahulah harta ghanimah tu, ya. Harta ghanimah tu harta rampasan perang yang hanya milik kepada tentera-tentera Islam. Itu saja. Kalau berlaku sekarang ni pun akan berlaku ya, akan datang ni, akan datang di akhir-akhir zaman ni akan berlaku lah. Bila turun Mahdi, sekarang ni pun ada tentera-tentera Sufyanun, dia bagi. Sufyanun ni tentera-tentera yang berada di Syria sekarang, di bawah Asad. Dia ni keturunan Abu Sufyan. Keturunan Abu Sufyan tu. Itu sebab dia Sufyanun dia panggil. Mereka ni tentera Sufyanun. Mereka ni lah yang akan berperang dengan Mahdi. Mahdi akan turun akhir zaman, nak perang dia. Nampak tak? Mereka lah nanti cari Mahdi nak bunuh. Mahdi pun lari, meninggalkan Palestin sampai ke Madinah, Madinah sampai ke Mekah, sebelum sampai ke Mekah, dia singgah lagi 2-3 tempat. Akhirnya Mahdi selamat, berlakulah gerak gempa, habis tentera-tentera Sufyan ni semua mati habis. Berlaku dalam gerak gempa.
Yang selamat hanya Imam Mahdi. Dia pergi ke Mekah, tu pun dia tak tahu kata dia Mahdi, sebab tak ada sebarang tanda-tanda ketangkasan kata dia tu Mahdi. Dia sendiri pun tak tahu berperang. Dia sendiri pun tidak tahu berperang, tak terlibat dengan perang, dan dia sendiri pun belum ada ilmu, tidak jadi seorang yang alim, belum. Hanya orang biasa. Cuma harapkan rupa ya. Rupa dia saja ada rupa-rupa yang dibayangkan dalam hadis. Kata dia ni Mahdi. Maka dia nak tangkap dia aja rupa lah. Nampak tak? Tengok rupa dia dengan nama dia. Nama dia macam nama Nabi lah. Ya, Muhammad bin Abdullah nama dia. Jadi maka tu depa pun orang-orang Mekah yang ada di situ yang kenal dia, depa nak bai'ah dia lah. Dia kata jangan bai'ah aku ni tak ada apa, aku ni bukan apa, tak ada apa, orang biasa, tak ada spesial sama lah apa aku ni. Ya. Jadi nak jadikan takdir, dia tidur malamnya, bila dia tidur tu berlaku pada malam hari. Allah turun sekaligus dekat dia, nampak tak? Macam Allah melantik seorang Nabi, Allah lakukan juga sekaligus kepada Mahdi. Dia turun habis segala ilmu, termasuk ilmu perangan dengan ilmu hukum, nampak tak? Dengan ilmu Islam semua dia turun habis kepada Mahdi malam tu juga. Dia sedang pada siang hari sudah bertukar, jiwa dia sudah berubah, nampak tak? Kekuatan ilmu dia sudah datang mencurah-curah, nampak tak ya? Ketangkasan dia, keberanian dia luar biasa. Maka tu dia panggil orang baik, mai kat aku semua. Dia panggil pula. Pakat semua ikut dia. Ya. Maka tu mulalah depa berangkat sampailah kepada di Syria. Berperanglah. Itulah. Itu dia antara sedikit ringkas kita ambil lah ya. Kita kaitkan dengan cerita yang kita baca ni. Masalah-masalah ini tidaklah boleh difatwakan padanya kecuali dengan pembentangan yang luas. Nampak tak Imam Ghazali kata, bila mai bab-bab lagu ni, bab harta benda bercampur-campur ni, dia kena ada daripada pembentangan mesyuarat ulama untuk mengeluarkan fatwa dengan susah payah. Sedangkan memperkatakan tentangnya dengan panjang lebar, dia kena kaji habis. Bukan boleh senang tu ya. Sedang serta terperinci, ada terkeluar daripada maksud kitab ini sebagai sebuah kitab yang ringkas. Nampak tak? Kita tak bawa dalam Imam Ghazali kita, aku tak bawa dalam kitab ni nak cerita pasal fatwa-fatwa ni, nanti jadi panjang pula kitab ni. Cuma nak cerita kata kita nak kena makan benda yang halal, benda yang bersih. Antaranya orang-orang fakir miskin ni bila terima sedekah, kenalah daripada terima sedekah daripada harta yang bersih. Sebab Nabi kata sendiri, la tuqbalu salata bighairi tuhur. Tidak akan diterima sembahyang melainkan dengan bersuci bersih. Wala sadaqatun min ghulul. Tidak akan diterima sedekah daripada harta yang hilang, harta yang kecoh, harta yang keji, harta yang buruk, harta yang haram, tak terima. Nampak tak? Jika kita nak sedekah, kita kena sedekah dengan harta yang bersih. Itulah. Jadi makanya kata tadi ni, maka tak dapat tidaklah. Jadi kata Imam Ghazali lagi ya. Maka hendaklah anda membaca, nampak tak? Maka dia kata tadi tidak dengan panjang lebar sudah perinci terkeluar daripada maksud kitab ini sebagai sebuah kitab yang ringkas. Kitab Imam Hajjul Aid ini kitab ringkas. Dia bukan soal hukum. Kitab ni bukan kitab hukum, ini kitab adab. Kitab yang kita baca ni tuan-tuan kena faham lah. Kitab ilmu adab. Ni kita baca ya. Sebab tu kita minhajul abidin, minhaj jalan-jalan yang akan ditempuh oleh orang-orang buat ibadat. Kita ni semua buat ibadat, kita nak kena tempuh jalan-jalan yang sempurna. Dalam mana kita nak menjalankan jalan ibadat ni, kita akan menempuh berbagai-bagai akabah, halangan, tanjakan ya, rintangan, ujian. Antaranya itulah satu persatu iblis, syaitan, masalah makan, masalah anggota kita sendiri, masalah nafsu, semua tu sebagai penghalang ya, perosak ya, yang boleh menyebabkan amal ibadat kita tidak sempurna, tidak sampai kepada makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kitab ini menghuraikan kepada kita apakah halangan-halangan itu, apakah rintangan-rintangan itu, apakah gangguan-gangguan itu yang menyebabkan amalan kita tidak sampai kepada Allah. Itu dia panggil minhajul abidin.
Nampak tak? Jalan-jalan ditempuh oleh para abid, orang-orang yang buat ibadat kepada Allah. Kita kena tahu kitab tu sama. Jadi adab lah, kitab dia lebih kepada adab. Ya, adab kita dengan Allah itu yang paling tinggi sekali. Bila adab ni tak ada, benda ni tak ada, ibadat kita kosong walaupun kita buat ibadat. Tu artinya lah kita nak faham ni. Jadi maka itu kitab ni tak dibentangkan bab-bab fiqh, tak masuk lah. Yang ni dia kata, Imam Ghazali kata apa? Maka hendaklah anda membaca kitab halal dan haram, kitab dia. Daripada kandungan kitab Ihya Ulumuddin. Kalau nak tengok hukum-hukum ni, nak bercara tentang hukum-hukum halal dan haram ni, tengok dalam kitab dia pula, kitab Ihya Ulumuddin. Dalam tu ada khas kitab halal dan haram. Walaupun Ihya Ulumuddin juga termasuk di antara kitab adab yang terbesar, ya. Tapi dia perhalusi. Itu ada bahagian-bahagian dalam dia punya kandungan-kandungan yang khusus. Halal dan haram daripada kandungan kitab Ihya Ulumuddin yang telah kami karangkannya. Nescaya anda mendapati ia diterangkan dengan jelas, insya-Allah taala. Ya. Jika dikatakan apa kata Tuhan tentang pemberian ahli pasar, peniaga. Ni orang peniaga pula sedekah je orang. Orang-orang pasar ni niaga lah dah. Ya, orang ni duduk dalam pasaran niaga. Katalah dia sedekah ke, dia nak infak ke, dia nak wakaf ke, macam mana? Harta-harta dia ni macam mana pula? Orang menjaga lalu cara menjaga pula kan? Ya. Cara menjaga pula, ya. Tu dia. Boleh ke terima sedekah dia? Ya. Orang menjaga nak sedekah. Saya nak sedekah sikit wakaf kepada masjid. Contohlah kata anak. Orang market lah. Dia ada penjagaan besar di market ke, menjaga ikan ke, menjaga apa ke, tak kira lah. Ya. Ataupun cara modern kita supermarket ke, mini market ke, grocery ke. Dia ada kan. Hasil mahsul dia nak sedekah. Antaranya dia nak infak zakat, kemudian infak sabilillah, ya. Kemudian sedekah jariah dia nak buat. Macam mana pula depa ni? Maka dikata tadi, apa kata Tuhan tentang pemberian ahli pasar, peniaga dan selain daripada mereka? Adakah mesti memeriksa atau menolaknya terlebih dulu? Kalau depa mai bagi sedekah, kita nak kena paksa habis kah? Ni hang ambil duit ni menjaga ke mana ni? Hang menjaga apa? Nah. Betul ke timbang hang tu? Hang duk timbang ni betul ke barang-barang hang jual tu asli ke? Banyak cerita nak tanya kan. Tu macam mana kita nak kena tanya ke tak? Ya. Kemudian pertama kita kena tanya penjaga apa? Dia menjaga 4 digit ya. Takut 4 digit pun menjaga ya. 4 digit. Itu dah. Macam-macam tu hari ni. Adakah mesti mereksa menolaknya terlebih dahulu, dan sungguhnya Tuhan telah mengetahui tentang kecuaian mereka berjual beli pada pagai agak tanpa bersukat dan bertimbang, nampak? Ya. Ya, Allah Taala turun satu bala besar kepada satu masyarakat di Madian di bawah seruan dakwah Nabi Allah Shu'aib alaihi salam. Dan yang Quran dah sebut. Ya. Turun surah apa? Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Itu surah Mutaffifin, juz amma buka. Ya. Surah An-Naba, kemudian surah An-Nazi'ah, kemudian surah surah Abasah, kemudian baru datang Takwir, kemudian baru datang Infitar, kemudian baru turun Al-Mutaffifin. Lepas Mutaffifin baru turun surah Insyiqaq. Itu turun dia. Nampak tak Mutaffifin tu? Surah, cuba baca je. Buka Quran, tengok tafsir surah Mutaffifin. Itulah di mana Allah Taala telah menurunkan bala kepada Nabi, kepada kaum Madian. Di bawah di mana dakwah ketika itu Nabi Allah Shu'aib alaihissalam. Depa ni banyak orang korporat. Orang Madian ni banyak orang korporat. Orang korporat ya. Depa banyak terlibat dengan perniagaan. Ketika itulah berlakunya berbagai-bagai macam kekecohan dalam pertimbangan, dalam barangan, keaslian barang, nampak, dalam akad yang tidak jujur, nampak tak ya? Banyak sekali berlaku kecoh, mengecoh, tipu menipu, hilat menghilat dalam urusan perniagaan. Maka Allah turun bala gempa bumi yang besar. Duk berlaku gempa bumi ni pasal itulah. Antara sebab berlaku gempa bumi pasal apa tuan-tuan? Nah. Jangan kita relate siapa-siapa pula. Semua kita abang hukum Nabi kata ya. Ya.
Berlaku dia kata antaranya bala gempa bumi ni kerana sudah berlaku kekecohan dalam urusan perniagaan. Nampak tak? Nah, orang-orang berniaga dah tak jujur lagi dah. Tidak lagi bersih dalam urusan akadnya, tidak bersih dalam urusan barangannya. Ya, bila berlaku begitu, berlakulah gerak gempa. Allah tunjuk dah siap-siap kepada kaum Madian. Nampak tak? Nah, bila berlaku gerak gempa turun bala, depa pakat tinggal larilah. Setengah dia hijrah, tak mau duduk dah di Madian. Sebab banyak bala turun, depa lari terus sampai pergi ke Nepal, ke India, sampai kepada North India, sampai kepada Himalaya. Turun, yang tu jadi orang Melayu. Daripada mereka turun jadi orang Melayu. Nampak? Orang Melayu ni satu bangsa yang cukup genius, cerdik, bijak semua-semua. Bukan bijak betul aja, bijak tak betul pun bijak. Itu dia. Genius. Sampailah ke Nusantara Melayu ni. Itu dia. Dan daripada segi apa juga, pegangan agama pun orang Melayu juga yang pegang kuat di Nusantara ni kan. Nabi katakan akan muncul ya cahaya Islam di sebelah timur. Nabi kata betul. Nampak? Hari ini kita di Nusantara ni saja masih kukuh kuat pegang agama. Di luar dah lah. Negara-negara blok Arab ni ya, kluster negara-negara Arab ni semua dah tidak lagi berpegang kepada agama sekarang. Sudah kurang. Yang ada tak ada pun gagah-gagah Saudi lah yang dapat hanya menjalankan hukum-hukum Islam seperti hudud qisas. Tu pun dia nak kikih buang dah. Nak kikih dah, sikit-sikit dah buang ya. Rasanya Amerika telah menyeru. Cerita ni sudah 50 tahun sudah Amerika dah seru kepada minta kerjasama Saudi semasa King Faisal dulu. Nampak tak? Supaya buang ke polis syariah. Dia ada 2 polis itu. Di Saudi ni ada 2 polis tuan-tuan. Satu polis syariah, satu polis awam. Polis awam pakai uniform. Polis awam pakai uniform. Jaga apa? Jaga jalan raya ya. Nampak tak? Itu polis awam. Jaga jalan raya. Keselamatan jalan raya. Nampak tak? Polis syariah dia pakai jubah putih, tudung merah. Nampak tak? Dia tak ada uniform. Dia tak pakai uniform biasa. Dia pakai jubah putih, kain tudung merah. Nampak tak? Dia panggil polis syariah. Polis syariah ni dia tangkap semua. Nampak tak? Hakas mencuri, masalah zina, masalah hukum ya, masalah zakat, masalah apa semua, urusan-urusan keagamaan 100%. Termasuk hukum-hukum muamalah, munakahah, hukum-hukum jinayah, ukubah ya, masalah-masalah kehakiman semua dipegang oleh polis syariah. Yang ni lah Amerika minta dulu 50 tahun dulu supaya kerajaan Saudi minta Raja Faisal buang polis syariah ni. Nampak tak? Jangan pakai polis syariah. Pakai polis awam biasa sudah. Guna mahkamah sivil, jangan guna mahkamah syariah. Nampak tak? 50 tahun dulu. Tapi Faisal tak layan. Sampailah ke semua ya, raja-raja Saudi tidak ada respon. Yang respon sekarang hak raja lah, Muhammad bin Salman. Dia respon. Nampak tak? Mula-mula keluarkan dulu polis syariah daripada pentadbiran negara. Itu nombor satu. Asingkan polis syariah ya. Istimewa urusan institusi keislaman, para ulama keluarkan daripada pentadbiran negara. Bubuh asing di bawah satu blok. Nampak tak? Hampa tengok masalah hukum sudah. Masalah keselamatan ke, masalah pentadbiran ke, masalah ekonomi ke, masalah sosial ke, itu serah kepada kami pemerintah. Nampak tak? Kami akan pakai sistem liberalism. Itu dia. Ini Saudi ni. Bermula pada tahun 2019. Wallahu a'lam. Apa kita sudah sebut dah 2 kali perkara tu. Jadi kita kena ambil dulu lah. Jadi masuk pada tadi ini. Dan sesungguhnya Tuhan telah mengetahui tentang kecuaian mereka berjual beli pakai agak tanpa bersukat bertimbang, di samping tidak cermat
kurang menilik pandang dengan teliti dalam urusan kira bicara jual beli mereka. Nampak dah? Dan begitu juga pemberian daripada saudara mara dan sahabat handai, bolehkah diterima pemberian itu? Nampak tak? Kalau yang bagi pula adik-adik kita pula, duk menjaga tu adik-adik kita. Nah, dia main sedekah kat kita. Nah, kita susah, dia main sedekah kat kita. Nah, sedekah adik-beradik ni pahala besar. RM1 tuan-tuan sedekah kat adik-beradik sama dengan 100,000. Tu dia. RM1 tuan-tuan sedekah kat adik-beradik. Abang kita, adik kita lah. Abang kita susah, adik kita susah, kita sedekah, nah aku sedekah kat hang 100. Ambil dekat hang 100 ni. 200 ke 3. Tak kira lah. Asal kita bagi lah kira. Nisbah dia RM1 sama dengan 100,000. Tu dia. Main tu. Ya. Kalau kita bagi, kita sedekah kepada orang alim. Orang-orang alim pula untuk urusan-urusan keagamaan lah. Ya, orang alim, dia buka sekolah ke madrasah ke, dia buka pondok ke, nampak tak? Ya, dia nak takbir pondok dia, nak takbir madrasah dia. Kita sedekah madrasah tu RM1 900,000. Ini kata Syaukani, ulama hadis. Imam Syaukani kata dalam hadis dia. Nampak tak? Dia tak bawa dah hadis tu. Nampak ya? Kalau kita sedekah kepada madrasah, pondok, pesantren, ya, pusat-pusat pengajian Islam khususan, ya, tu nah, besar dia punya sedekah nilai dia. Nampak tak? Hari ni banyak sangat dah ada keluar dah. Madrasah, pusat-pusat pengajian Islam ni cukup banyak keluar, ya, macam cendawan. Boleh tengok dalam TV Hijrah, dan buka TV Hijrah tiap-tiap pagi juga tengok, ya. Banyak sangat, ya, permintaan untuk binaan, membina. Ini semua adalah jalan-jalan yang cukup penting kita sedekah. Jalan tu, Masya Allah, RM1 nilai dia sama dengan 900,000. Tapi dia tak pernah sebut lagi. Ustaz-ustaz yang keluar dalam TV itu, dalam TV Hijrah tu, bab sedekah, dia tak pernah sentuh bab ni lagi. Mungkin tak jumpa apa hadis. Besar nilai dia. RM1 900,000 bagi dekat pondok. Nampak tak? Kalau orang alim lah, orang alim yang takbir tu, kita bagi dekat dia, nah tuan, saya sedekah untuk tuan takbir masjid, yang takbir apa ni, madrasah ni. Allah, ya. Kaya kita, kaya. Nah, kita punya pulangan daripada Allah. Itu kita berbisnes dengan Allah, berbisnes dengan Allah. Cara ni lah, ya. Ulama sebut sebagai bisnes. Ya, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Al-Quran kata, maukah aku tunjuk kepada kamu perniagaan, kata Allah. Perniagaan, bisnes. Nampak tak? Nampak? Yang dengan perniagaan itu menyelamatkan kamu daripada azab Allah. Itu dia, nampak tak? Makna kata dah bahagia akhirat. Bisnes. Itu dia, ya. Siapa nak jual, Tuhan nak beli. Siapa nak bagi pinjam, Tuhan nak pinjam kita. Nampak? Pinjamkan kepada Allah. Kita masuk RM1, RM2 dalam tabung juga niat. Ya Allah, aku pinjamkan kepada Allah. Tu dia, bertahap tu. Nampak tak? Bila kita pinjam, pulangan dividen dia tinggi. Itu dia. Kalau pinjam kat orang tak ada dividen, ambil lebih jadi bunga. Nampak? Tapi kita pinjam kepada Allah, dia punya dividen cukup tinggi. Ya Allah, ya. Tak ada unsur bank makhluk yang boleh tanding. Nampak tak? Sampai tak ada percentage dia punya ketinggian. Masya Allah. Itu kita nak kena faham tu, ya. Salurkanlah infak kita ada ni, RM2 kita hambuk. Yang tinggal lah untuk keluarga kita, untuk faraid tinggal lah. Bukanlah tak tinggal supaya dia tak merepat, kan, ya. Dia tak payah pegang tempurung minta sedekah. Kena tinggal. Tapi kebanyakan 3 suku daripada harta kita tu infak sabilillah. 3 suku tinggal kat adik-adik, kat anak pinak kita. 3 suku lagi hantar habis. Nampak tak? Kita hantar habis, Tuhan dia hantar mai lagi. Kita hantar habis, Tuhan dia hantar mai balik. Itu dia punya kelebihan sikit. Unik dia. Dia punya apa? Miracle. Ya, daripada sedekah tu. Keluar biasaan dia yang luar biasa. Masya Allah. Ya. Dan apa kata tuan tadi ini, makanya tadi kita kena tengoklah, di samping tidak cermat, kurang memilih pandangan teliti yang urusan kita bicara jual beli, mereka pembelian daripada saudara mara, sahabat handai, boleh diterima? Jawab, bahawa seseorang itu pada zahirnya baik,
dan tertutup daripada kejahatan, maka tidak mengapa anda menerima pemberian sedekahnya dan tidak perlu sedikit terlebih dulu dengan alasan ada kononnya, ya. Gunilah. Kalau imam bagi kat kita tu, kita kena terkenal lah. Betul, kita kenal sungguh memang dia ni soleh, menjaga elok, tak ada tipu, tak ada kecoh, ya. Akadnya bersih, betul tak? Janjinya tunai. Kita terima, tak payah tanya lah. Kita kena tibian. Allah kata apa benda pun kita kena tibian. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba. Wahai orang beriman, bila datang kepada kamu satu orang yang fasik bin naba dengan very important news, dia ada satu berita yang cukup penting nak bawa kepada kamu, fatabayyanu, tibian, hendaklah kamu selidik paksa. Nampak tak? Fatabayyanu an tusibu qauma bijahalah, jangan sampai tindakan kamu tadi terburu-buru menyebabkan dengan kejahilan kamu akan memberikan akibah kepada dia, nampak tak? Ya, atau kepada diri kamu sendiri. Maka itu kita kena paksa. Apapun ini dalil dia sebagai punca. Kalau dia nak bawa, dia kata aku nak bagi sedekah ke hang sedikit ni. Itu satu perkara yang penting. Nampak tak? Kita kena tibian dulu, tibian. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kata Allah. Kemungkinan dengan kamu leka, kamu lalai, tak paksa, pakai terima bulat-bulat saja, akan membawa satu musibah kepada kamu sendiri. Nampak? Tuhan bagi pedoman kat kita tu. Itu muamalah. Ini kita kena cek. Kita kenal orang ni, memang aku kenal sangat dia ni. Nampak? Cukup teliti. Di sini kita kena pakai apa? Ihtiyat. Istilah dalam fiqh dia panggil nama ihtiyat. Ya, hatat, ihtiyat, yahud. Ihtiyat ni kita kena periksa, selidik, dan kita kena berhati-hati. Nampak tak? Jangan terburu-buru. Ihtiyat. Nampak? Imam Hanbali, dia fakir 40 tahun. Fakir miskin sungguh-sungguh. Imam Hanbali, mazhab Hanbali itu. Pemuka mazhab Hanbali, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Murid kepada Al-Imam Syafi'i. 40 tahun dia duduk dan fakir. Anak dia sedekah, dia tak ambil. Anak dia sendiri sedekah ke dia tak ambil. Itu dia. Nampak? Itu dia. Nampak? Punya takut bimbang. Itu dia. Abu Zar Al-Ghifar tu nak kata tadi ni, kalau harta tu halal, jangan ambil semua. Dia kata, nampak? Walaupun harta tu kamu tahu harta tu halal, jangan ambil semua. Ambil sekadar kamu perlu saja. Itu dia. Nampak? Yang kamu nak pakai. Itu kata Abu Zar Al-Ghifar. Maka tu dia pergi tegur habis pemerintah. Mana-mana khalifah semua kena tegur ni dia. Istimewa Muawiyah Ibn Sufyan, paling banyak dia tegur. Nampak tak? Sebab Muawiyah sudah sampai pangkat yang tinggi dah, sama juga raja-raja Rom ni. Pakaian dia pun luar biasa, istana dia pun besar. Nampak tak? Dia pergi tegur hari-hari, kacau orang tua ni, buang negeri. Itu dia. Buang daerah. Nampak, sampai dia mati dalam pembuangan daerah. Abu Zar Al-Ghifar. Bukan kata dia jaga diri dia, dia pergi tegur pemerintah sama. Hang tak boleh pakai baju lagu ni, tahu ke? Hang sahabat Nabi. Itu dia. Sampai pakai baju cantik dia tak bagi. Nampak tak? Pasal apa hang pakai baju cantik ni, hang beli dengan duit siapa? Nampak tak? Dia pergi kot tu. Nampak tak? Takut hang pergi ambil terlebih duit rakyat. Nampak tak? Itulah yang kata satu kebimbangan yang ada tadi ni. Sampailah kepada nak ambil hak duit daripada Baitul Mal pun dia takut. Ni Omar Abdul Aziz. Omar Abdul Aziz sampai nak ambil duit Baitul Mal pun dia takut. Baitul Mal ni macam-macam duit lah masuk lah. Lah kita punya faedah-faedah bank komersial yang kita tak boleh terima. Kita tak boleh makan lah. Bank komersial haram lah hukum dia. Faedah-faedah daripada bank komersial ya. Kita terima sekarang ni memang haram lah. Ya. Sebab dia tidak menjalankan penjagaan secara Islami. Jadi kita bila terima faedah tu, kita masuk Baitul Mal lah. Nak bagi selamat, bagi Baitul Mal lah. Di Baitul Mal tu terima habis semua duit. Tapi bila masuk kolam Baitul Mal, dia keluar jadi halal. Jadi harus. Nampak tak? Tu kita dapat zakat duit apa semua. Itu dah.
guru mengaji dapat duit, ustaz-ustaz pun dapat juga sagu hati tahunan kan, daripada zakat. Tu duit tu. Nampak tak? Yang masuk tu kita sudah baca. Nampak tak? Ya, macam-macam dah masuk. Yang nak bagi bersih. Itu di antara Baitul Mal dia kata tadi ni. Umar Abdul Aziz nak makan anggur. Teringin nak makan anggur. Tak ambil Baitul Mal, pergi cari isteri dia. Nampak tak? Hang tolong pinjam kat kot 50. Nampak tak? Ya. Hang pinjam kat kot 5 kupang. Kita kata duit apa lah. 5 kupang duit apa? Aku nak beli apa? Nak beli anggur. Isteri dia kata, Baitul Mal berlambak-lambak. Hang ni khalifah Amirul Mukminin, dia kata. Boleh ambil belakang. Apa tak ambil? Guna. Nampak tak? Ya. Memang ada bahagian kamu. Wahai kekandaku, ada bahagian kamu di Baitul Mal. Kamu amir. Nampak tak? Kita kata dapat allowance lah. Allowance. Macam kita punya adun, macam kita punya menteri MP pasal dapat allowance kan, ya. Tu nak jadi MP 55,000. Jadi MP 55,000 sebulan tau. Campur dengan berbagai-bagai allowance. Parking allowance pun ada. Nampak tak? Parking allowance dia lebih daripada gaji Profesor Madya. Itu dia. 10,000. Parking allowance 10,000. Tak mahu? Dah. Sebab baru ni ada sebut juga lah kan, nak pergi kacau orang pencen. Kononnya kerajaan menanggung beban bayar pencen kepada pejabat awam. Bangkitlah dia bercakap lah. Nampak duk gaduh kami apa punya lagi teruk. Nampak tak? Ya. Ngetak pasal-pasal parking apa? Dia pakai kereta kerajaan nak parking apa? Nak dapat. Dia buta dapat duit tu. Saja kita kata biarlah. Habis duk tengok pejabat awam ni, orang pencen ni pula. Berapa dia orang pencen ni dapat? Nampak? Paling kuat pun 3-4 ribu yang dapat. Pencen dia sebulan kan. 3-4. Dia pun 50,000. Tolak 15 lah allowance MP asing. Kemudian ni gaji MP 15. Kemudian besok ni pension berapa dapat? Satu term berapa pension apa? Kalau bang 2 term dia jadi MP, kenyang lah. Sudah, nampak? Sampai ada adun MP adun kata kat saya lah. Nampak tak? Saya nak puluh 5 tahun sudah. Sebulan 15,000 dia kata. 5 tahun cukup nak puluh duit. Jadi dia bukan nak bekerja. Nampak tak? Dia ambil kesempatan. Ini betul-betul yang ni adun ni. Nampak? Cakap kat saya. Nampak? Itu dia. Dia kata saya betul 5 tahun sudah. Takat 5 tahun sudah. Dia kata sebulan 15,000. Nampak tak? Pencen dia 15,000 sebulan kali 5 tahun. Banyak mana? Kemudian besok pencen lagi dapat kan? Itu dia. Tu nah. Saja kita kata lah. Tu je berebut saya nak bertanding. Nampak tak ya? Jadi kita tak tahu ikhlas lillah ke, betul-betul dia nak bertanding kerana Allah untuk nak jaga rakyat ke, atau nak jaga periuk nasi, ataupun nak cari kepentingan. Nampak tak? Tu dia. Ini terserah kepada niat dia sendiri. Tu kita nak kena berhati-hati ya. Tengok kepada pemimpin ni ya. Itu dia. Jadi itu yang kita nak kena faham sedikit lah ya. Nauzubillah. Jadi maka dengan kerana itu dia kata dalam urusan kira bicara, begitu juga dalam soal kita tadi ini kita kena fahami. Kononnya bahawa zaman rosak. Jadi kalau kita kenal orang tu betul sahih, kita terimalah. Maka sungguhnya perbuatan ini adalah buruk sangka terhadap lelaki yang muslim. Kalau dia tu orang baik, orang dah betul, kita tak tanya apalah. Kita terima sedekah, aku terimalah. Hang bagi sedekah, aku terimalah. Itu dia lah. Itu dia. Maka sungguhnya perbuatan ini adalah buruk sangka terhadap lelaki yang muslim, sedangkan baik sangka terhadap orang Islam perintah oleh kita ya. Kita punya ustaz Abid Liu. Ya. Dia ni orang bisnes lah. Orang businessman, banyak sedekah. Nampak? Tapi kita tahu dia punya watak dia, peribadi dia kita tahu. Unsur-unsur perniagaan dia pun kita tahu cukup bersih. Nampak? Dan dia sendiri pun bersih. Nampak tak? Ya, dengan ilmu dia, dengan amalan dia, ya. Dengan keterampilan dia sebagai seorang hamba Allah. Nampak tak? Ya, itu dia, ya. Kita jangan baca lah dia tu baru dia masuk Islam dah. Kita baca dia tu sebagai seorang muslim yang sempurna lah pada segi zahir kita nampak begitu. Jadi dia sedekah banyak sekali, boleh terima. Tu selalu tanya ambil duit di mana? Tu pun orang buat fitnah juga.
Orang buat fitnah juga. Nampak tak? Nak pelekeh dia. Orang-orang yang cemburu ni lah, yang tak mampu nak buat kerja lagu dia, jadi cemburu, nak perosak dia. Nauzubillah min zalik. Itu kita nak faham ya. Baik. Dia dah, ya. Jadi makanya kata Musanya, kemudian ketahuilah bahawa asal dalam bab ini, bab menerima pemberian hadiah sini ada dua perkara. Pertama hukum syarak, yang terakhir kedua hukum warak dan hak. Dia ada hukum dua. Hukum ni ada dua tuan-tuan. Satu hukum syarak, satu hukum warak. Hukum syarak, hukum warak. Hukum syarak kata boleh makan kedai kopi Cina, kedai kopi orang yang bukan Islam. Memang dulu mana ada kedai kopi Melayu. Jarang nak jumpa satu kedai kopi pun tepi-tepi jalan, tepi-tepi tu. Ujung-ujung tu nampaklah kedai. Kalau nak cari kedai kopi betul tak ada. Ya. Kita nak makan nasi kandang pun kena makan kopi yang dibanjur oleh bukan Islam. Kedai dia kedai bukan orang Islam. Dia bagi satu corner penjuru sikit menjaga nasi kandang. Nampak ya? Tu dia. Tu orang Cina tu dia bagi jual kat Melayu. Kalau orang India tak bagi lah. India dia bagi dia lah. Dia tak bagi orang Melayu. Mana kedai India orang Melayu menjaga? Tak ada. Dia tak bagi. Dia punya fanatik kaum tu cukup tinggi ya. Tapi orang Cina ni dia bagi corner dia. Kita nak makan nasi kandang, nak kena minum air dia. Terpaksa minum air dia lah ya. Macam pernah sebut dulu lah. Kalau kata nak makan, orang Melayu nak makan tosai. Kena pergi kedai Hindu. Dulu mana orang Islam Kelin jual Hindu, dia tosai tidak. Orang Kelin dia di situ, orang Melayu lagi tak. Nampak? Saya duduk kerja tu di JT. Nampak? Ada restoran Naval India nampak. Sampai sekarang tu ada. Restoran tu 100% Hindu punya. Yang masuk malam tu banyak kan orang hitam dengan sorban-sorban. Nampak masuk? Dia panggil syekh tu, yang masuk tu syekh. Orang panggil syekh tu kan. Dia nampak. Tapi orang tak kata apa. Anak murid heret pergi makan. Habis-habis mengajak, tok guru jom kita pergi nak tosai, anak murid bawa. Nampak? No? Yang duk jamu semua Hindu, yang buat tosai Hindu. Dia dibawa lagu mana timba steel tu, dia cedok kuah. Nampak tak? Kuah santan tu kan. Tu dah. Jilat habis. Tu hukum apa? Dia kata hukum syarak. Benda tu bersih, tak ada babi, dia kata nampak tak? Dia tak tulis lah pork free. Tapi kita faham dia kata, dia pandai bersih. Nampak tak? Dia tak bawa bewak masuk. Kalau dia bawa bewak kita nampak betul lah. Dia makan bewak lah Hindu. Tu dah. Cina makan babi, Hindu makan bewak kan? Kita dikira orang lagu tu. Tapi tak nampaklah bewak pun lah. Makan-makan lah. Pakat duduk makan habis. Hukum dia apa? Hukum syarak. Hukum syarak kata boleh makan. Hukum dia makruh. Dia kat tu. Tapi kalau pakai hukum warak, cuma Mufti Pahang dululah. Sekarang bukan sekarang, dulu ni. Dia mati lah. Mufti Pahang saja yang berani kata. Dia kata haram. Dia tak kata tadi ni. Nampak tak? Dia kata haram sebab masuk syubhat. Nampak tu? Syubhat dia kata. Sebab mereka ni yang proses makanan ni yang bukan Islam tu tidak tertakluk kepada hukum taharah. Mereka pun tidak tahu hukum-hukum taharah. Nampak? Mereka pun tidak pelajari hukum taharah. Makanya kebersihan taharah tu mereka tidak ada. Maka tu apa juga proses makanan mereka buat sudah tentu tidak bersih. Nampak tak? Tengok dia pergi ke mana. Itu Mufti Pahang kata dulu. Cukup berani dia. Nampak tak? Dia apa yang Mufti dia berkeluar. Pertama setuju sudah. Nampak? Tapi tak ada satu Mufti pun yang bantah dia lah. Dia berterima lah. Nampak? Betul Hukum taharah ni bukan senang. Tentang kita mengaji bab taharah ni kan. Kita mengaji fiqah bab taharah ni. Tu dia. Mengenal ayat, mengenal najis, mengenal bijana, mengenal alat, mengenal wasilah, mengenal ijtihad. Masya Allah. Ya. Nak kena cover bab taharah tu bukan senang ya. Sehingga khusus sehingga dimasukkan bahawasanya bab itulah dua bab ni. Dalam bab taharah tu ada bab yang paling rumit, bab berkenaan dengan orang perempuan, bab haid. Bab haid lah bab yang paling rumit dalam bab taharah. Nampak tak? Maka tu wajib orang lelaki-lelaki semua kena tahu sebab dia ada isteri. Nampak tak? Dia ada isteri ataupun dia akan beristeri. Nampak tak? Atau kurang-kurangnya jadi rujuk. Saya bertugas di Mekah sebagai guru agama tabung haji. Bila orang perempuan mai jumpa saya ni tanya bab haid. Ustazah dia tak tanya, dia nak tanya ustaz juga. Bukan berkenaan kat ustaz. Dah.
Sebab dia lebih confident, lebih yakin ustaz punya jawab daripada ustazah. Pasal apa? Ustazah pun tanya kat ustaz. Itu dia. Nah. Dia pakat-pakat ada lebih kurang 11 orang ustazah nak mengaji bab haid di Bagan Serai. Panggil saya pergi mengajar. Nampak tak? Itu dah. Ustazah sendiri. 11 orang. Salah seorang pada ustazah tu pernah berkhidmat di Mekah, kenal saya lah. Dia kita panggil Ustaz Asad. Bagi ceramah kat kita, bagi ulasan kat kita tentang bab haid. Kita mengaji bab haid saja kat dia. Nampak tak? Ini berarti bahawasanya orang lelaki lebih ahli. Imam Syafi'i kata orang lelaki patut wajar muasai al-muhid. Nampak tak? Daripada perempuan. Sebab orang perempuan dia akan bersandak kepada lelaki. Dia akan tanya. Kita pula nak serbu kat dia lah. Nak kena tanya, kena tahu lah. Kita tak ada ilmu, serbu. Serbu tak tahu lah. Keluar lah. Dia kata tadi yang keluar semua bukan pisang ros tadi. Semua keluar pisang apa? Tu dah. Itu kacau. Jadi kita nak kena faham, tuan-tuan. Na'udzubillah. Ambil faham. Baik. Jadi hukum syarak, hukum warak, kita perlu hukum warak, tuan-tuan. Bila kita dah faham, sebab hukum warak ni kita nak lihat kepada hari ni bahasa syubhat cukup banyak. Syubhat ni apa dia? Belum jelas tentang halal dan haram. Sesuatu yang mencurigakan kita. Boleh ke nak makan ni? Nampak tak? Ada dah. Syubhat. Termasuk orang yang proses tu, orang tu sendiri tidak jaga ibadat. Masuk juga syubhat. Nampak tak? Dia menjaga ayam, dia sembelih ayam. Nampak tak? Sembahyang subuh dia tak sembahyang. Nampak tak? Dia bangkit awal. Nampak tak? Sama naik dengan ayam. Dia bangkit awal. Nampak tak? Dia sembelih ayam. Sampai habis sembelih ayam, subuh terlepas. Nampak tak? Duduk proses ayam. Itu dia. Macam mana kita nak makan ayam dah? Sampai ke situ syarak ambil kira. Nampak tak? Bukan pasal benda saja. Sampai ke situ orang yang proses ayam tu pun ambil kira. Orang yang menjaga makan tu. Yang menjaga makan tu sendiri, yang buka restoran tu. Nampak? Pagi-pagi dah jual awal-awal. Bagi mana subuh dia. Nampak? Itu dia. Pasal kita tengok sendiri pernah. Sebelum subuh dia dah buka gerai. Nampak? Habis subuh dia duduk tanggerai lagi. Nampak? Si laki-laki. Nampak? Surau sebelah. Nampak tak? Tak main surau. Langsung tak mari surau. Duduk menjaga ambil habis sampai matahari naik. Dia duduk tang tu jugalah. Dengan pakaian dia tu, dengan lugu tu lah. Bukan sehari, bukan 2 hari. Sepanjang-panjang masa duduk menjaga, lugu tu lah. Subuh tak pernah masuk. Macam mana? Habis kita nak beli makanan dia. Tak ada berkat, makan tak turun. Sebab dia tak ambil berkat daripada masjid, daripada surau. Dia kena pergi sembahyang surau, sembahyang subuh, bawa balik berkat tu. Nampak tak? Orang menjaga, pergi sembahyang subuh, bawa balik berkat, menjaga dia berkat. Nampak tak? Hang menjaga apa pun. Berkat turun di masjid, di surau, bukan turun di kedai. Nampak tak? Tapi kita doa, tolong doa Ustaz bagi berkat. Tapi subuh hang tapi. Dia suruh saya doa pula ke dia. Suruh doa Ustaz. Bila saya keluar, saya kata subuh, saya kata berkat. Kena pergi ambil berkat di surau tau. Bukan di sini. Berkat bukan saya bawa. Berkat Allah bawa turun. Tabarakalladzi biyadil. Itu dia. Tuhan turun. Nampak? Ya. Jadi kamu kena ambil berkat di surau. Hampir ambil sana surau gelak. Tu gelak apa tau? Gelak sombong. Itu dia tu. Faham? Gelak sombong dan gelak bodoh. Dua-dua sekali. Na'udzubillah min zalik. Maka hukum syarak ialah anda boleh mengambil apa-apa pemberian yang datang daripada anda daripada orang yang zahir baik dan anda tidak perlu menyoalnya pada mana-mana ia datang. Ini hukum syarak lah. Bagi aku terima tu dah lah. Tak usah dia tanya banyak. Nampak tak? Macam kita nak pergi Mekah kan. Pakat map salam berjumpa kita kepai-kepai salam-salam ya. Terima tu dah lah. Tak usah duk fikir banyak ya. Jangan duk tanya apa kat depa lah nah. Dia pemilik sedekah, terima tau. Terima lah. Dah terima, saat ni kita buat andaian lah. Kita buat pemeriksaan, buat nisbah. Buat kaji nilai. Orang ni punya macam mana. Yang mana yang bukan yang kita kenal, yang kita tahu sangat soleh tu kita ambil kira lah. Yang mana yang kita masih curiga, dia ni betul ke ni? Nampak tak ya? Aku biasa jumpa dia sekali dalam kedai 4 ekor.
Dia ni aku pernah jumpa sekali dalam kedai 4 digit, aku biasa jumpa sekali dah jumpa lah. Dan kita boleh buat daya lah kan. Orang ni berani langgar hukum Allah, berani terima benda yang haram ni. Mana kata tidak ada masalah bagi kita ya untuk menolak dia. Itu sebagai contoh lah. Ada nampak itu kita panggil syubhat lah kan. Duit dia bagi kau betul, walaupun kita tahu dia kerja betul, dia kerja satu pekerja yang beradil. Tapi oleh kerana kita bisa lihat dia masuk dalam kedai 4 digit, nampak tak? Kita buat daya lah. Orang ini juga tidak ada pantang, tidak langsung menghindari soal hukum, soal haram, nampak tak? Maka dia berani buat kerja tu betul. Nampak? Tu kita buat satu kesimpulan sebagai syubhat lah, tolak. Dia syubhat lah tu, tolak. Tak usah pakai duit tu buat apa? Bagi Baitul Mal. Bagi Baitul Mal. Itu hukum. Jadi makanya mengambil apa-apa pemberian datang daripada anda daripada orang yang zahir yang baik tadi ini, pemberian harta itu tadi rampasan, melainkan ada yakin bahawa pemberian harta itu rampasan atau haram. Hukum warak pula ialah anda tidak mengambil sedikit pemberian daripada seorang sehingga anda memeriksa sehabis-habis teliti, lalu anda meyakini bahawa pemberian itu tiada syubhah padanya sama sekali. Sekiranya anda tidak meyakini, nescaya anda menolaknya. Maka kami telah meriwayatkan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahawa hambanya telah membawa kepadanya susu. Ini Abu Bakar As-Siddiq minum susu. Hamba dia sendiri, hamba dia sendiri bawa susu kat dia, minum, dia terus minum, dia tak tanya. Nampak tak? Ya. Bila tak tanya, hamba tu pula sendiri tanya ke dia, tuan tak tanya saya lah, di mana ambil susu tu? Nampak tak? Dia yakin, dia percaya hamba dia pasal duduk dengan dia. Mestilah elok lah. Tapi dia tu ada buat kerja, lama punya kerja lah ni. Dia masa dalam belum jadi hamba je ni, masa tu dia belum Islam. Dia ni Tok Nujum duk tengok nasib. Nampak tak? Duk tengok nasib orang. Masa dia kapiak dulu lah. Jadi masa dia kapiak tu dia ada buat satu kerja, tengok nasib orang, dia tengok apa semua, dia bagi dia tolong mai lah macam mana kan. Orang tu elok lah kan. Dapat dia tu punya maksud. Habislah tu, lama dah. Kemudian bila dia masuk Islam, dia jadi hamba kepada Abu Bakar As-Siddiq. Orang tu main sedekah susu dekat dia. Nampak tak? Sedekah susu tu untuk terima kasih pasal dulu bisa tolong dia. Tu dia. Nampak tak? Susu tu baru. Tapi dia main habak kata, ni aku bagi kat hang susu ni pasal dulu hang ingat tak? Hang bisa main tengok nasib aku semua, hang dah hajak lagu ni selamatlah aku. Nampak tak? Maka tu aku berhadiah dekat aku, bagilah susu ni dekat aku, hebah ambil susu ni. Jadi susu tu baru terima lah, kerja tu lama dia buat dah. Masa tu dia tu tak bagi dekat dia, lah baru dia tu bagi. Kan tak? Tu dia. Macam kita lah, biasa tolong satu orang apa kan. Dia tak dah jumpa lama-lama, hari ni jumpa baru dia tolong. Jangan aku bagi kat hang dulu lah. Aku teringat hang dulu hang bisa tolong aku. Nampak tak? Begitulah. Kira-kira pada zahirnya kata benda tu bersih dah, tak ada apa. Nampak tak? Pasal dia berpindah tangan. Hibah tu berpindah tangan, dia di hak orang dah. Nampak? Tak jadi hak dia lagi. Hukum syarak kata boleh, tapi hukum orang tak boleh. Jadi kawan ni tanya, mari kita baca dululah cerita dia. Kemudian datang tadi ini, ya. Dia kata bahawa hambanya telah membawa kepadanya susu, lalu beliau meminumnya. Kemudian berkata hambanya, apabila saya buat datang suatu kepada Tuan bertanya saya mengenai. Tapi kali ini kenapa Tuan tidak menanya saya tentang susu ni? Dia nampak? Hak lain Tuan tanya, tapi tentang susu ni Tuan tak tanya. Maka ujar beliau, apakah kisahnya? Siapa? Apa hai? Apa tak kena? Baru bakal tanya ke dia pula lah. Apa yang tak kena dengan susu ni? Maka jawab saya itu, saya telah menjampi satu kaum dengan jampi jahiliah. Nampak tak? Lalu mereka memberikan saya susu ini. Maka Abu Bakar As-Siddiq telah memuntahkan susu itu. Masa tu juga dia jolok rongkong, dia buat keluar. Jolok rongkong buat keluar susu tu. Ya Allah, inilah kemampuanku, dia kata. Maka apa yang tertinggal dalam urat sarafku, cukuplah engkau kuserahkan permohonannya kepada Allah. Nampak tak? Itu dia. Itu dia. Itu yang kita ambil kira lah, sebagaimana yang kita tadi ini. Dia doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Itu yang sedikit daripada apa yang boleh kita ambil faham lah. Tapi mula tu dia percayalah kepada hamba dia. Pasal hamba dia kata ada betul ya. Jadi dia penuh Allahumma hadhihi maghdirati fama baqiya fil uruki fa anta hasbuh. Itu doa dia. Nampak dia? Itu doa Nabi. Apa doa Abu Bakar As-Siddiq? Ya Allah, itulah kemampuan takat tu lah aku mampu aku nak buat macam mana benda terlepas masuk dalam zurat aku, yang mana ada melekat dan saraf-saraf aku ni semua engkau lah saya ampun aku, tak boleh buat apa lah nah. Tertelan makan apa semua dah nah. Betul lah. Ada buat kenduri, saya pernah cerita lah. Cerita Firan macam seronok cerita. Orang buat kenduri kahwin kan, silap silap nak buh minyak sapi, buh minyak babi. Pasal pergi beli kedai. Beli kat kedai tu, nak beli minyak sapi, kebetulan tokek tu tak ada. Ya ada anak tokek dia tolong tengok kedai lah. Dia bukan tahu barang-barang ni. Kita biasa ambil sama you punya bapak lah, ini minyak, nampak masak kenduri lah. Tu makan, dia pergi ambil minyak babi 2 tin bagi. Minyak babi dia lebih kurang, dia nampak bergelap sikit daripada minyak sapi. Nampak tak? Tu lah. Gelap sikit minyak sapi. Dia panggil lat. Orang putih kata lat. Dia tak baca di tin tu lat. Dia ambil 2 tin 3 tin bagi. Nampak tak? 2 tin minyak gas tu bagi, bawa pergi masak. Allah, orang punya ulang makan nasi punya sedap, tak tahu nak apa. Dia kata makan nasi saja. Dah cukup, dia kata. Tak pernah kami makan nasi punya sedap lagu tu. Pakat lari main tambah pula lagi ada. Nampak tak? Dia kata habis cuci calat tu. Duduk besok-besok pagi pergi tengok tong sampah kat tempat buang sampah tin tu, pergi baca, ada orang boleh baca Allah, hampa pergi beli minyak silap. Pakak nak pergi jumpa kedai Cina tu balik, tokek tu kata saya tak tahu, saya tak ada, ini budak suruh jaga, dia bukan tahu ini kedai punya barang, saya pun tak tahu nak buat apa. Nampak? Tu nak buat macam mana? Takkan nak lepas tanah masuk dalam perut kot. Dah telan habis dah semua. Inilah kita minta ampun kepada Allah, minta ampun. Ini kita panggil, ini bukan kita syubhat saja ya. Kita sudah terlanggar syubhat. Ini tidak hukum, tidak haram lah ya. Pasal kita tak tahu. Dia kata yang tahu, dia tak tahu ni tak terlibat hukum. Tapi kesan dia ada. Kesan dia ada. Imam Malik, pasal dia petua kata anjing tu, anjing Imam Malik petua anjing adalah najis pertengahan. Anjing pertengahan macam najis kita. Jadi kena hanya basuh begitu saja, tak parah, boleh pergi sembahyang. Itu dah mazhab Maliki. Mazhab Maliki kata lagu tu. Dan Imam Syafi'i sebut dalam Qaul Qadim. Imam Syafi'i belajar untuk guru dia masukkan fatwa tu dalam Qaul Qadim. Ada dalam kitab Iqna. Kitab Iqna kita baca ada lah dalam tu. Pondok-pondok dia mengaji kitab. Ya. Bila dia pergi ke Mesir, baru dia tengok gelagat anjing ni. Oh kacau, sama naik lagu babi, maka dihukum jadi berat. Nampak? Baru dia hukum atas kaul jadid, anjing itu najis berat. Atas kaul qadim, anjing itu najis pertengahan. Imam Malik tetap berpegang dengan hukum dia najis pertengahan. Anak murid dia nak test ke Tok Guru, nak beritahu ke Tok Guru ni anjing ni berat. Dia bawa satu pinggan tu ada bekas makan bekas makan dia roti, dia bawa pinggan kosong tu pergi bagi ke anjing. Suruh anjing tu jilat. Anjing tengok ada bekas-bekas makan, anjing tu jilat. Nampak? Jilat pinggan tu. Dia ambil pinggan tu pergi basuh ayak biasa. Dia makan. Dia guna pinggan tu dia makan. Nampak? Dia lupa habis ayat Quran yang dia hafal. Ayat Quran yang dia hafal yang dia lupa habis. Nampak? Tu lah. Sampai subuh betul lepas sembahyang. Punya Khalid tidur. Tidak. Nampak? Dia pergi jumpa Tok Guru balik. Dia kata akibat dia lagu ni, dia kata. Tapi Imam Malik tak ubah. Imam Malik buat ayak, jampi bagi dia minum. Nampak tak? Cuci. Takat tu ya. Tapi fatwa dia tetap sampai hari ni. Mazhab dia, Maliki, mengatakan anjing itu adalah najis pertengahan. Tu di antara perkara yang kita faham lah ya. Jadi makanya kita ambil dekat tu lah, insyaAllah kita akan sambung. Bab 235. Peristiwa ini menunjukkan kepada anda tentang wajibnya anda meriksa ya. Kita akan baca kemudian lah. Yang tu kita baca kemudian nanti insya-Allah. Aqul qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin
سيدنا محمد الأمين وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.